Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita sambung bacaan kita dari surah Al-Insan. Hari ini kita baca dari ayat yang ke 9. Kita berhenti semalam ayat yang ke 10. Kita baca dari ayat yang ke 7, ulang balik cerita semalam. Daripada ayat yang ke-5 lah, ayat ke-5 start daripada cerita tu. Surah Al-Insan, surah yang ke-76 dari muka surat 578. Okey. Juzuk yang ke-29. Hari ini kita baca dari ayat yang ke-5. Kita ulang sikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Agung, yang Maha Perkasa. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik segala yang ada dan penguasa dan pentadbir alam semesta. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli, keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi hari ini ayat yang kita baca sambungan cerita nikmat orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan itulah yang mendamaikan dan menenangkan hati kita, dan menyebabkan kita sebagai orang beriman ada harapan dan cita-cita bahawa biarlah kita susah mana pun di dunia tak apa, kerana kita yakin kita masih ada satu tempat yang dijanjikan oleh Allah, iaitulah syurga yang indah pada segala-galanya. Jadi sebab itu bila baca nikmat-nikmat macam ni, hati kita jadi berbunga-bunga dan kita kata, ya Allah, jadikanlah kami ini sebahagian daripada ahli syurga. Cuma dalam Quran ni dia bukan sekadar ada cerita syurga. Dalam Quran juga ada ciri-ciri ahli syurga sewaktu mereka hidup di dunia. Nah, kita dengar syurga semua nak masuk, tapi dalam Quran bukan sekadar cerita syurga saja. Dalam Quran ni ada cerita tentang ciri-ciri ahli syurga sewaktu mereka hidup di dunia. Macam mana sifat mereka? Mereka beriman, mereka beramal, mereka takut kepada Tuhan, mereka jaga salat, mereka jaga maruah kemaluan, tidak berzina, mereka jaga harta, mereka tunaikan zakat. Sifat-sifat, ciri-ciri ini Allah bagi tahu kepada kita bahawa inilah ciri-ciri sifat-sifat orang yang masuk syurga. Jadi kalau kamu nak kepada syurga, maka kamu kena berusaha menepati sifat-sifat. Sebab apa? Sebab sampai di hujungnya yang akan masuk syurga ni adalah orang-orang yang Allah redai, Allah rahmati. Dan bila Allah Ta'ala sebut sifat-sifat yang dia nak tu, kita tahu inilah kriteria orang-orang yang akan mendapat rahmat Allah apabila nak masuk syurga. Tak ada seorang pun masuk syurga dengan amalan dia. Semua masuk dengan rahmat Allah. Tapi rahmat Allah ni ada ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Siapakah orang-orang yang Allah nak bagi masuk syurga tu. Jadi selain daripada kita dengar cerita tentang nikmat syurga, kita juga kena perhati apa ciri-ciri ahli syurga, sehingga kita hari ini berusaha untuk menepatinya. Dan biarlah sifat tu ada pada kita, walaupun kita kata tak semua, ya Allah aku mampu sifat ni je. Mudah-mudahan dengan hak ni kita masuk syurga. Dan kita pun tak tahu amalan mana yang menyebabkan Allah nak rahmati kita. Cuma usahalah, ikhtiar. Ada orang masuk syurga disebabkan seekor anjing yang kehausan, dia bagi minum air kepada anjing tersebut, Allah ampunkan dosa dia, masuk syurga. Ada orang sebab satu pokok atau pohon yang tumbang di jalanan, dia alihkan ke tepi. Dengan sebab tersebut Allah ampunkan dosa dia, masuk syurga. Kita tak tahu banyak mana lagi amalan-amalan ni. Cuma kita berusaha, ya Allah, kalau dengan satu sifat tu ciri, biarlah kita sempat buat walaupun sekali. Mudah-mudahan menepati ciri-ciri ahli syurga. Baik. Jadi antara ciri ahli syurga yang disebut dalam surah Al-Insan yang kita baca semalam ialah mereka menunaikan nazar. Satu, yang kita dah sebut, tunaikan nazar ni hanya nazar-nazar yang dalam ketaatan kepada Allah. Adapun nazar yang maksiat tak perlu buat. Ciri yang kedua yang disebut dalam ayat ni ialah mereka takut kepada hari kiamat. Yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira. Maka mereka ni takut hari kiamat. Apa saja mereka buat dan amalan ni, mereka kefikir macam mana aku buat ni selamat ke tak di hari akhirat.
Yang ketiga dalam surah yang kita baca ni juga, semalam kita dah sebut, ciri mereka ialah mereka suka bagi makan. Mereka suka bagi makan, terutamanya kepada orang miskin, kemudian anak yatim, kemudian tawanan perang, mereka bagi. Tawanan perang ni kalau zaman dulu orang kafir, orang miskin orang beriman, anak yatim orang beriman. Orang kafir majoritinya orang musyrikin, sebab perang ditawan. Itu pun mereka masih lagi memberi makan kepada mereka. Jadi ini antara sifat-sifat yang terpuji yang Allah Ta'ala sebut kepada kita sebagai orang beriman, beramalah dengan sifat-sifat ini. Di saat dia bagi makan tu, dia kata dah, innama nut'imukum liwajhillah. Aku bagi ni bukan kerana siapa-siapa tak. Kami bagi ni betul-betul kerana Allah. Sebab tu dia bagi apa yang dia suka, dan dia bagi kepada siapa yang dia panggil memerlukan, siapa yang memerlukan. Jadi walaupun dia suka benda tu, dia tetap bagi. Ini antara sifat orang yang beriman dan sifat ahli syurga. Waktu dia bagi makanan, ataupun dalam umumnya ahli syurga ni orang beriman, bila dia bagi, dia akan bagi apa yang dia sayang. Maknanya apa yang berharga lah. Bukan dia bagi benda dia pun tak nak dah. Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma razaqnakum, anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Itu muka surat yang keempat dan juzuk yang ketiga. Muka suratnya lebih kurang 45 muka surat. Kita tengok muka surat 45. Ayat nombor ayat lupa. Dengan ya ayyuhalladzina amanu, bawah tu, bawah sikit tengah. Anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Ayat apa? 267. Wahai orang beriman, infaklah daripada apa yang anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Kamu dapat kebaikan yang kamu hasil, infak. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan apa yang kami keluarkan daripada bumi untuk kamu. Wala tayammamul khabith, jangan cari-cari benda yang khabith, buruk, tak elok. Wala tayammamul khabitha mimma tunfiq walastum biakhidhihi, wa kamu pun tak ambil illa tughmidu fi, kecuali pejam mata. Yang ni janganlah bagi orang tu yang kita dah tak nak dah. Ya, Islam ajar kita macam tu. Nak bagi yang elok. Jangan bagi orang yang kita pun tak nak makan. Bukan tak nak makan tu sebab lebih dah, sebab makan tu sebab buruk. Aku bagi, biarlah dah tak boleh makan, kita bagi ke orang. Orang pun dapat. Oh, dia pun nak makan tak boleh, dia buang. Baju pun lagu tu juga. Kita buat collection hari tu nak bagi bangsa banjir. Satu hal pula kena sorting, baju baik, baju buruk, baju baik, baju buruk. Jadi tempat buang barang-barang lusuh, padahal untuk bagi mangsa banjir. Jadi ada orang dia bagi benda-benda macam tu. Kembali surah Al-Insan, maka Allah Ta'ala sebut dia bagi tu benda yang dia sayang pada orang yang memerlukan, dan di saat dia bagi dia kata innama nut'imukum liwajhillah. Kebagi ini betul-betul kerana Allah. Tak kena, niat ni tak kena. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak berhajat kepada rasa pembalasan dan ucapan terima kasih. Ni mahal ni. Kadang-kadang kita berasa hati, oh, aku tak ucap terima kasih. Ada juga orang lagu tu, dia boleh dapat nikmat dia paling bungkus ambil tu. Kita berkata, ya Allah, orang ni lagu ni tak ucap terima kasih sepatah pun tak. Ish kita kata. Berasa juga dalam hati. Tapi bagi orang yang benar-benar menepati ciri ahli syurga sebagaimana dalam ayat ni, orang tak kisah, aku tak kisahlah dia ucap kau, dia tak ucap kau, yang penting dia mengharapkan pahala dari Allah. Orang nak ambil, orang kata ambil, ikutlah dia nak kata apa pun. Yang penting kita buat tu kerana Allah.
Bukan sekadar dalam bab makan minum, bahkan dalam bab semua perkara. Bila dia buat, dia tidak mengharapkan pujian, dia tidak mengharapkan balasan. Sebaliknya dia mengharapkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang seterusnya, ciri yang seterusnya ayat yang ke-10, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami pun takut kepada Tuhan kami. Takut kepada hari kiamat, takut kepada Tuhan, yawman abusan qamtarira, pada hari yang mana abus. Apa maksud abus? Okey. Abus di sini orang-orang yang bersalah. Abusan ni mukanya masam, abus. Muka panggil apa? Teduh, muka kelam je. Yang muka abusan qamtarira, berkerut muka. Pasal apa hari tersebut mereka takut kepada Tuhan? Pada hari orang-orang bermuka masam dan dahinya berkerut. Pasal duk fikir, Allahu Akbar, macam manalah kita pada hari tersebut. Lalu Allah Ta'ala kata, fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm. Okay, fawaqahumullah, dengan sebab mereka takut tersebut, maka Allah Ta'ala pun selamatkan mereka dari kesengsaraan hari yang demikian keadaannya. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm walaqahum nadratan, bahkan Allah memberikan kepada mereka nadratan. Nadrah ni keceriaan. Nadirah, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadhirah. Maksud wajah yang nadhirah, wajah yang berseri-seri, penuh dengan keceriaan. Maka Allah Ta'ala kata, walaqahum nadratan, Allah bagi kepada mereka pada hari tersebut wajah yang berseri-seri, wasurura, dan juga kegembiraan. Yang ni kata tidak akan berhimpun dua ketakutan dan keamanan dalam hati seorang hamba. Kalau dia berasa aman dari azab Allah di dunia, dia tak akan aman dari azab Allah di akhirat. Okay? Tapi kalau dia ada ketakutan kepada Allah di dunia, maka di hari akhirat dia akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. So baik kita ni aman dari azab di akhirat, dan takut tu biarlah di dunia. Janganlah pula kita ni berasa aman di dunia, sebaliknya di akhirat nanti sengsara dan juga Allah panggil apa? Dalam ketakutan. Disebut dalam syair, waladatka ummuka ya ibna adama bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fa'mal li nafsika an takuna idza ghadaw hina mautika dhahikan masrura. Kata syair tu, waladatka ummuka, wahai anak Adam, ibumu melahirkanmu dalam keadaan menangis, sedangkan manusia di sekelilingmu tertawa gembira. Maka beramallah untuk hari kematianmu, agar di saat mereka menangis kesedihan, kamu pula yang tertawa dengan gembira. Maknanya waktu kita lahir, kita je menangis. Orang keliling happy suka. Oh, seronok, siap melih kambing lagi akikah. Tak tak? Jangan panggil orang tu hatta wasa, aku dah boleh anak. Semua dengan gembira. Dia saja yang menangis. Atau penyair itu, beramallah untuk hari di mana waktu semua orang lain menangis kerana kematian kamu, kamu pula masa tu yang tertawa melihat kepada nikmat yang Allah nak bagi kepada kamu. Itu yang kita harapkan. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala ayat ni sebenarnya memberikan kepada kita satu, panggil apa? Satu clue ataupun satu keadaan supaya
Siapa yang takut kepada Allah, macam mana orang tu nak gembira di hari kematian dia? Ialah selama hidup dia hidup dalam ketakutan kepada azab Allah. Sehingga dia nak buat apa-apa pun dia rasa tak boleh nak buat ni pasal ni Allah Ta'ala tak bagi. Ini ciri. Yang seterusnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah mengganjari mereka dengan sebab kesabaran mereka. Mana nak hidup dalam keadaan yang kita sebut tu, bermula daripada sifat-sifat yang pertama, nazarnya, takut kepada hari akhiratnya, bagi makannya, kemudian takut pula kepada Allah pada hari yang mana muka tu keruk dan masam, semua tu. Dan juga amal-amal ibadat yang lain nak buat ni kena sabar. Jadi hasil daripada kesabaran tu lah Allah Ta'ala bagi ganjaran. Dalam ayat yang lain, surah Ali Imran, ni juzuk yang ke ni banyak sikit, juzuk yang ke-4, akhir surah Ali Imran. Akhir surah Ali Imran. Kau surah apa tu? Ali Imran dalam berapa? 75. Kosak sebelah 76. Bawah sekali. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di situ Allah Ta'ala sebut orang beriman sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, dan kuatkanlah lagi kesabaran. Sehingga disebut sebagai sabar yang pertama, sabar di atas musibah. Dan sabar yang kedua tu sabar dalam melakukan kebaikan. Nak buat benda baik ni kena sabar. Bukan mudah nak buat benda baik. Utama nak suruh istiqamah. Istiqamah ni kita dengan hati ni payah nak jaga. Ni bukan mudah lah. Sembang mudah, sembang cakap istiqamah lah kita. Tanya-tanya kita letih, kalau kita penat, kalau kita ada apa-apa tu kadang-kadang gelecoh tu orang gelecoh, tergelincir tu zallatul mu'min. Kadang-kadang kita ni mesti ada. Kadang-kadang sebab Allah Ta'ala jadikan itu agar kita ni sedar akan kekurangan kita, dan kita ni bukannya malaikat. Tak apalah, istighfarlah banyak. Jadikanlah zikir kita selain daripada puji Allah ialah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga sulami zikir kita dengan istighfar. Sebab istighfar ni macam sabun untuk cuci kita lah. Kalau zikir-zikir lain tu lebih kurang macam minyak wangi, nak tambah wangi. Jadi kita ni kalau tak pakai minyak wangi saja, tak mandi tak jadi. Pakai minyak wangi habis botol. Mandi ke tak? Tak mandi. Bau wangi juga, tapi sekejap tu keluar balik lah masam dia tu. Jadi begitulah. Hidup ni tambah amal kebaikan pun ya, sucikan diri daripada dosa pun ya. Dan Allah ni bila kita buat amal ibadat, dia pun secara automatik disucikan kita daripada dosa. Tapi kalau kita nak lebih lagi, selain daripada kita buat taat, maka kita perbanyakkan taubat dan istighfar. Dan untuk tu kena sabar. Cerita buat taubat dan istighfar ni, ada orang anggap bila dia taubat tu bila buat salah baru taubat. Jawapannya bukan. Taubat ni kalau kita tak buat salah pun Allah suka kita bertaubat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka kepada orang yang senantiasa bertaubat. Tu dalam surah Ali Imran juga. Surah berapa dulu? Ini ya. Innallaha yuhibbut tawwabin, juzuk yang ketiga
dalam muka surat 65. Bukan 65. 55. Cuba tengok. Muka surat 55. Ayat nanti tengok. Ada tengah tu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya ke muka surat 55? Saya ada tak? Ada, tak ada. Saya tengok. Sekejap. Muka suratnya juzuk yang ketiga. Juzuk yang keempat. Ke surat terbalik, bukan 75, 57. Muka surat 50. Bukan. Kat sinilah. Juzuk yang kedua baru. Okey, muka suratnya. Tengok muka surat ni. Dua muka surat 35. Muka surat 35 ayat 222 dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala kata, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah ni dia suka kepada orang yang senantiasa bertaubat. Biar kita tak salah pun, dia suka taubat. Orang pun lagu tu juga tak salah pergi minta maaf. Awak ni buat apa minta maaf ni? Tak adalah sajalah saya nak minta maaf. Kita pun rasa seronok dia ni. Dah, minta maaf semua, minta maaf sikit, minta maaf. Manusia pun kita rasa bagusnya dia ni. Sikit-sikit minta maaf, sikit-sikit minta maaf. Allah lagi suka seorang hamba yang senantiasa bertaubat kepada dia, walaupun rupa kita tadi dah minta maaf dah, tak buat dah. Taubat, poin kita ialah taubat ni bukan semestinya daripada dosa. Ada orang taubat kerana dosa. Ada orang taubat kerana dia nak puji Allah yang Maha Penerima taubat. So dia puji Allah dengan taubat dia. Seperti mana Nabi SAW. Nabi istighfar 100 kali. Tapi Nabi tak ada dosa. Nabi maksum. Apa Nabi taubat? Bukan daripada dosa. Kerana sebahagian daripada puji-pujian kepada Allah ialah kita seru dia dengan nama-nama dia yang indah. Dan salah satu daripada nama Allah yang indah adalah At-Tawwab, yang Maha Penerima taubat. Dan kerana taubat itu sendiri satu ibadah. Walaupun dia tak ada dosa, tapi taubat itu sendiri adalah salah satu daripada ibadah. Jadi sebab itu poin yang kita kembali pada surah Al-Insan, nak sabar dalam ibadat tu, payah. Tapi sebagai ganjaran disebabkan kesabaran itulah Allah Ta'ala kata wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kami ganjari mereka disebabkan kesabaran mereka itu jannatan. Apa maksud jannatan? Syurga. Wa harira, harir maksudnya sutera. Allah bagi pakaian pada mereka daripada sutera. Jadi ayat ni kembali kepada cerita nikmat pula ahli syurga. Jadi tadi dimulakan dengan nikmat ahli syurga minuman. Kemudian diselangi dengan ciri-ciri ahli syurga. Kemudian Allah kembali kepada nikmat syurga pula. Okey. Nikmat syurga yang seterusnya ialah pakaian mereka adalah sutera. Muttaqiina fiha 'alal araik. Mereka pun duduklah di dalam syurga, muttaqi'i bersandar 'alal araik. Apa terjemahan araik? Di atas pelamin-pelamin yang berhias, maka tempat duduk yang indah. Ada terjemahan lama dia panggil dipan-dipan. Dipan-dipan tu apa?
Bahasa Indonesia tu apa? Couch tu apa? Kursi yang empuk, sofa bahasa kita lah ni. Tapi bukan macam sofa kita lah. Berarti kerusi yang empuk, yang enak diduduk, yang sedap. Itu panggil al-araik. Tempat orang duduk sandar. Main-main macam Cleopatra duduk bersandar. Jadi nak sebutnya, mereka duduk dalam syurga dalam keadaan tenang, rehat, santai. Dalam syurga ni dah lah pakaiannya elok, duduk pula tempat kursi yang empuk. Sifat duduk tu pula duduk sandar dalam syurga. La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di mana dalam syurga mereka tidak nampak di situ adanya matahari, wala zamharira, dan tidak juga merasa suasana yang terlampau sejuk. Maknanya apa? Dalam syurga ni suhu dia tak terlalu panas dan tak terlalu sejuk. Sebaliknya dalam neraka, suhunya terlalu panas dan juga terlalu sejuk. Dasarkan ayat ni, bila Allah Ta'ala nafikan dua sifat ni dalam syurga, iaitu syamsan, matahari, zamharira ni terlalu sejuk, menunjukkan dalam kefahaman kita panggil mafhum mukhalafah. Kefahaman di sebalik daripada ayat ni ialah ahli neraka duduk dalam kepanasan yang teramat dan juga kesejukan yang teramat. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi sebut ahli neraka, neraka ni ada dua hembusan. Hembusan yang sejuk, hembusan yang panas. Itulah suhu panas yang paling panas di musim panas dan suhu sejuk yang paling sejuk di musim sejuk. Jadi macam mana? Itu sebenarnya dia panggil bertambahnya azab kepada mereka. Kerana orang yang bila terlampau panas, tiba-tiba kena pula suhu yang terlampau sejuk, dia akan jadi bertambahlah azab mereka. Macam kita kalau kaca pecah itu, tengah-tengah letak air panas, buang air panas, tak air sejuk, pecah kaca, meletup, bukan setakat pecah. Baliknya gitu juga, tak air sejuk dulu, kemudian air panas pula letak, meletup. Pasal apa? Sifat bertukar suhu ni sebahagian daripada bentuk Allah panggil azab. Jadi dalam syurga tak ada matahari yang menunjukkan mereka tak nampak, tak rasa kepanasannya, dan tidak ada juga suhu yang terlampau sejuk. Jadi dia sedang-sedang duduk dalam syurga tu dalam penuh kenikmatan. Sebaliknya ahli neraka duduk dalam kepanasan yang teramat dan juga kesejukan yang teramat. Okey. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang seterusnya, wadaniyatan alaihim zilaluha. Daniyatan alaihim ni maksudnya apa? Dan naungan pohon-pohon syurga itu dekat dengan mereka. Dekat dengan mereka. Maksud dekat ni makna pohon tu rendang. Pohon tu, pohon-pohon syurga ni rendang, sehingga duduk dalam teduhan. Disebut dalam hadis, seorang yang menaiki kenderaan dia, menunggang kenderaan dia, berjalan di bawah pohon syurga selama 500 tahun, tak keluar lagi daripada bayangan tu. Ni lama ni. Mana hadis tu sebut ya? Bateri nak habis tadi. Tapi nak sebutnya bau naungan ahli naungan pepohon syurga ni Allah Taala sebut dalam ayat ni, wadaniyatan alaihim zilaluha ay qaribatun ilaihim agsanuha.
dekat, dahan-dahan dia tu dekat dengan mereka. Wa dhullilat qutufuha tadlila, dan dihinakan, atau dihinakan. Dhullilat ni direndahkan. Dhullilat ni rendah. Direndahkan kepada mereka buah-buahan dan dimudahkan kepada mereka. Waktu duk berjalan tu dah lah naungan bau teduh. Bila nak ambil buah tu, dilekatkan kepada mereka sehingga mereka petik buah tu. Dhullilat qutufuha. Air pun terpancar hak kita nak minum. Buah pun waktu kita nak makan, dia mari dekat kita. Tengok ya buah tu, tingginya, tak ada istilah tinggi. Buah tu mari kita dekat nak makan. Kita kena lompat nak tarik, lompat. Pegang hujung dahan, tarik turun bawah. Tu pun waktu nak ambil dengan sebelah tangan lagi pun terlepas, naik balik. Dalam syurga tidak lagu tu dah. Dalam syurga kita tengok tu kan, tiba-tiba buah tu mari dekat dengan kita untuk wa dhullilat qutufuha tadlila. Direndahkan kepada mereka untuk petik dengan semudah-mudahnya. Buah apa kita nak makan banyak tu? Makanlah. Dengan cerita tu kan, ya Allah, berasa naknya masuk syurga. Cuma bila fikir kita ni kan, ya Allah akbar. Ni cita-cita tu ada, cuma orang panggil kelayakan tu kita pun tak tahulah. Cuma minta dengan Allah, ya Allah masukkanlah kami semua ni ke dalam syurga. Dan minta apa? Minta Firdaus yang paling tinggi. Bagaimana yang kita baca dalam surah As-Sajdah ni. Baik, yang seterusnya, wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin. Kemudian dikelilingi, diedarkan. Yutaf ni tawaf. Tawaf ni maksud apa? Keliling. Jadi wa yutafu alaihim bi'aniyah, maka mereka ni dikelilingi atau diedarkan secara berkeliling. Maknanya ada je, senantiasa ada. Apa dia? Bi'aniyatin min fiddatin, dengan bekas-bekas daripada perak. Wa akwabin, dan juga gelas-gelas. Kanat qawarira, yang terbuat daripada kaca. Tapi kaca tu tak macam kaca kita. Qawarira min fiddatin, kaca tu terbuat daripada perak. Macam mana perak? Kaca daripada perak. Kita ni, kaca kita secantik-cantik kaca ni, kristal sekalipun dibuat daripada pasir. Tak dah? Pernah kita tengok tak kilang kaca? Pasir silika kita ni. Dia bakar sampai jadi cair tu, lepas tu dia pun bentuk jadi kaca. Tu kaca kita. Kaca syurga ni terbuat daripada perak. Macam mana indahnya dia, tak tahu. Cuma Allah Ta'ala kata, waktu dia duduk dalam syurga tu, gelas-gelas daripada perak, bekas-bekas daripada kaca ni, yutafu alaihim, diedarkan mengelilingi mereka. Ada je senantiasa. Qaddaruha taqdira, yang mana waktu nak tuang tu, qaddaruha taqdira. Apa maksud qaddaruha taqdira? Jadi istilah kaca di sini, kata di ulama tafsir Ibnu Abbas, Al-Hasan Al-Basri, sifat kaca ni bukan seperti kaca kita. Pertama, sifat kaca ialah syafaf. Syafaf ni jernih, sehingga daripada luar nampak apa yang ada di dalam. So, itu sifat kaca. Cuma kaca kita ni kaca rapuh, mudah pecah. Ni kaca daripada perak. Makna perak yang sifat dia jernih.
Hailah gumahan lo. Tak boleh nak gambar. Ni indahnya. Okey. Qaddaruha taqdira disebut dalam tafsir. Tak usah cari dah kaca tu. Tak ada dalam dunia. Ada dalam syurga je. Kaca daripada perak. Kalau orang nak buat perak yang jernih pun tak akan sama dengan kacanya syurga. Qaddaruha taqdira iaitu mereka bagi minum, dalamnya ada minuman, dalamnya ada minuman yang mana dituang dengan sifat qaddaruha taqdira, yang kadar isinya sekadar yang cukup betul dengan kehendak peminumnya. Bukan masalah tak membazir. Tak ada istilah bazir dalam syurga ni. Kalau kita nak minum banyak mana pun kita boleh minum, ya tak kenyang. Bukan tak kenyang lah, maknanya kita tak akan ada sifat penuh perut kita makan. Gimana makanan tu, tak ada rasa nak buang air, tak ada rasa sakit perut, tak ada. Tak ada orang makan, aku dah kenyang lah makan dalam syurga ni, tak ada. Lepas tu tak habis lah, tak ada. Tak ada. Tak ada. Dalam syurga tak ada sifat tu. Dalam syurga ni kalau dia makan, suapan kedua lagi sedap, ketiga lagi sedap, tak berhenti. Habis tu sampai perut ni, ada tak istilah sakit perut kembung? Tak ada. Dia bukan lagi makan untuk dia penuhkan perut dia. Allah Ta'ala kata kulu washrabu hani'an, makan dan minumlah sepuas-puasnya. Kita makan dalam syurga ni betul-betul untuk kenikmatan. Bukan aku ni kena ada vitamin A ke B ke, tak cukup zat ni, untuk cukup zat tu. Tak ada istilah tu dalam syurga. Maka minum nikmat syurga tu betul-betul untuk kepuasan. Dan tak ada istilah bazir dalam syurga. Pasal apa tak ada istilah bazir? Qaddaruha taqdira. Waktu kita nak minum tu, diberi minuman yang sesuai dengan keinginan kita nak minum banyak mana. Kita rasa nak minum banyak ni, tiba-tiba ambil dekat tuang tu sama dengan kita nak minum banyak mana. Dahsyatnya nikmat syurga ni. Tak terbayang kita. Qaddaruha taqdira. Waktu dia air tu sama dengan kita nak minum banyak mana. Kemudian wa yatufu wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Diberi lagi minum dalam syurga sejenis minuman yang campurannya dari zanjabil. Zanjabil ni kalau ikut bahasa Arab adalah halia. Halia. Kita kalah minum teh halia dalam dunia ni, ada dah teh dah. Mama, teh halia satu pasal apa? Nak minum minuman syurga dia kata. Pasal dalam syurga ada zanjabil, tak sama. Bahasa saja. Sebab tu semalam dalam kuliah saya pun saya sebut, nikmat syurga ni yang sama dengan kita hanya pada nama. Nak suruh kita ni faham. Allah Ta'ala nak suruh dekatkan syurga dengan kefahaman kita. Jadi Allah sebut nikmat-nikmat yang sudah ada pada kita dari sudut bahasa. Tapi the real nikmat syurga tu tak ada siapa yang tahu. Kerana orang suka minum adanya halia, maka Allah sebut dalam syurga ada halia. Tapi sama ke halia syurga dengan halia dunia? Tak sama. Dalam syurga ada rumman, buah delima. Sebab dalam dunia orang suka buah delima. Sama ke tak buah delima syurga dengan buah delima dunia? Tak sama. Dalam syurga orang suka, dunia ni orang suka duduk tepi sungai. Duduk je tepi sungai. Sungai pula ada mengalir di bawah. Rumah tak ada sungai, dia beli lagi, buat lagi air pancuk, tak ada, beli lagi motor, pasang enjin, tak pula ikan. Semua tu buatan. Tapi kerana fitrah manusia suka benda tu, jadi Allah sebut agar manusia ni faham apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada mereka dalam syurga. Yang kita boleh sampai hanya kefahaman. Gambaran mata tak usah fikir, tak sampai. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga ni mata tak pernah tengok. Walaupun kita imagine macam mana mata tak pernah tengok dalam dunia.
Kita orang ambil gambar Kashmir, cantiknya Kashmir, syurga dunia dia mau kata. Kita pun tengok gambar, memang cantik sungguh. Airnya jernih, ke Switzerland, air dia cantiknya. Itu baru dunia baru dalam syurga, tak sama, lagi cantik daripada tu. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Dengar apa? Bunyi-bunyian. Dalam syurga ni ada bunyi-bunyian. Ada nyanyian para bidadari, ada kicauan burung syurga, ada deru angin dia, ada macam-macam lah dalam syurga. Semua tu tak sama kita dengar. Seindah-indah suara di dunia tak sama dengan suara bidadari syurga. Seindah-indah kicauan burung dunia tak sama dengan kicauan burung syurga. Tak pernah dengar indahnya suara. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan lebih dahsyat lagi, tak pernah terlintas di hati manusia. Panggillah seorang pelukis, hari ni AI lah kita kata, artificial intelligence, AI, tanya dia, boleh tak menggambarkan kepada aku syurga? Dia pun mai gasta gambar, panggil kumpulkan semua gambar yang cantik di dunia, buat satu image, inilah syurga. Jawapan dia tak sama. Habis tu Allah Ta'ala sebut supaya kita ni faham, dalam syurga ni ada nikmat yang mana manusia suka sebagaimana mereka suka di dunia, tapi realitinya tak sama. Yang sama antara kita dengan syurga hari ni hanya sekadar nama. Jumpa dalam syurga ada pokok kurma. Nabi SAW sebut kalimah Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, ataupun Subhanallahi wa bihamdihi ni, kalimah tu seperti satu tanam, ditanam baginya satu pohon kurma dalam syurga. Bila dia zikir, kita kata macam mana pokok kurma? Nabi sebut pokok kurma, tapi lagu mana pokok kurma dalam syurga kita tak tahu. Orang Arab mari kat kita tu, ada pokok kurma kat Malaysia. Tak, tu pokok sawit. Nah, sawit dengan kurma dia pun lain dah. Padahal dua-dua tu kita panggil pokok palma. Macam mana dalam syurga? Rupanya palma ni merujuk kepada satu pokok yang dia punya batang sebatang, kemudian daunnya merendang. Tapi dalam syurga tak tahulah rendang dia macam mana tu. 500 tahun naik tu tak habis lagi bayang. Dia punya rendang tu tahap macam mana tak tahu. Allahu Akbar. Bila cerita tentang syurga ni, rasa ya Allah, nak sangat ni. Tapi itulah Allah Ta'ala sebut tu, bersama nikmat adanya ciri. Sambungan lagi. Wa yatufu alaihim wildan. Kemudian berkelilingi mereka, wa yatufu alaihim wildan, zanjabil tadi. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Zanjabil tu kalau kita halia, rupa-rupanya zanjabil yang Allah maksudkan adalah sebuah mata air dalam syurga yang disebutkan sebagai salsabil. Jadi zanjabil yang Allah Ta'ala sebut tu asal daripada mata air. Mata air yang nama mata air tu pula salsabil. Jadi ada mata air nama dia kafur, ada mata air nama dia salsabil, ada mata air nama dia tasnim. Dalam syurga Allah Ta'ala. Jadi mata air syurga ni banyak. Fi jannatin wa uyun, Allah Ta'ala sebut jannatin wa uyun. Wa uyun ni maksud apa uyun? Mata air. Dalam syurga ni memang mata air banyak. Sungai pun banyak, pokok pun banyak, buah pun banyak. Tak terbayang, tak boleh terbayang. Dengar tu bahasa tu kita rasa ya Allah. Ya Allah, walaupun kita ni amalan kita sikit, mudah-mudahan dengan rahmat Allah yang luas, Allah anugerahkan kita kenikmatan untuk berada di dalam syurga. Syurga kalau boleh nak firdaus ya Allah, walaupun kita tahu amalan kita sikit, tapi tetap juga kerana rahmat Allah tu maha luas, kita tetap minta syurga firdaus.
Kemudian wa yatufu alaihim wildan, dikelilingi pula oleh wildan. Apa maksud wildan? Mereka dilayani oleh anak-anak muda, lelaki yang tetap kekal dengan keadaan mudanya. Mereka dilayan oleh para pelayan syurga. Siapa dia para pelayan syurga ni? Tak habis lagi cerita nikmat ni. Jawapan dia kena sambung lah jawapan dia. Panjang lagi cerita nikmat syurga ni. Jadi kita sambung, tapi sambung pun kena lepas cuti. Minggu depan cuti panjang juga rasanya. Hari Selasa rasa baru balik sini rasanya. Hari Rabu kami tu insya-Allah ada lagu, insya-Allah. Hari Jumaat dah pergi umrah. Jumaat depan. Jadi minggu depan mungkin hari Isnin. Hari Isnin tak ada lagu, hari Isnin cuti kan. Mungkin ramai pun nak balik kampung pun ramai ni. Hari Selasa, cuti sekolah. Hari sekolah cuti. Isnin Selasa cuti. Isnin ya kan? Jumaat dah cuti dah ni, memang jam dah ramai dah. Jadi hari tiket bas memang habis. Ada tiket bas habis. Jadi hari Rabu, hari Khamis lah kita insya-Allah. Sempat 2 hari kita habiskan ni untuk sebelum kita cuti panjang pula umrah ni 2 minggu. Cuti seumur kita. Jadi insya-Allah lah kita sambung pada minggu depan. Ada rezeki insya-Allah hari Rabu lah paling tu. Kalau ada rezeki hari Selasa tu boleh balik awal, Isnin dah balik, nanti kita maklum lah. Insya-Allah. Allahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.